Siap. Okay, so hari ni kita akan masuk tajuk yang kedua. Fatihah, nampak skrin cikgu? Nampak cikgu. Okey, nampak ke apa? Nampak penguin, struktur dan fungsi daun. Bukan penguin ni. Nama ke apa dia ni? Tahulah cikgu nama ke apa. Siapa tahu nama ke apa dia ni? Pingu. Pingu. Okey, so maknanya jadilah skrin cikgu ni. Okey, so hari ni kita nak masuk tajuk yang kedua. Masih lagi dalam tajuk tumbuhan ya, iaitu bab 17, struktur dan fungsi daun. Struktur dan fungsi daun. Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar tentang struktur daun. Biasa awak tengok daun ni macam ni je. Tapi sekarang awak nak start belajar apa yang ada dalam daun. Okey. Yang kedua, fungsi daun tu sendiri sebagai organ utama untuk pertukaran gas. Daun tu adalah organ. Organ apa? Organ untuk pertukaran gas. Lagi, organ untuk melakukan transpirasi. Lagi, organ untuk melakukan fotosintesis. Dan akhir sekali kita nak belajar kaitan dengan fotosintesis ialah titik pampasan. Jadi dalam tajuk ni kita akan tengok fungsi daun iaitu 3. Organ untuk pertukaran gas, organ untuk melakukan transpirasi dan organ untuk melakukan fotosintesis. Okey, jom kita tengok apakah yang dikaitkan dengan daun. Okey, kalau awak tengok ini adalah susunan daun bermula daripada warna hijau sampai jadi warna kuning, perang, lepas tu merah dan purple gelap. Okey, kita baca dulu. Perubahan warna daun di negara 4 musim. Warna daun bergantung kepada molekul pigmen yang terdapat di dalamnya. Contoh, kalau daun tu warna hijau, maknanya dia ada banyak pigmen hijau klorofil. Kalau daun tu warna hijau terang tu, maknanya daun tu banyak pigmen klorofil. Tetapi tak semua daun ni warna hijau kan. Awak ada jumpa warna kuning, warna merah. Semula jadi dia macam tu. So, nak oyaknya dalam daun, selain daripada ada pigmen klorofil, ada pigmen karotenoid dan pigmen antosianin. Selain daripada pigmen hijau klorofil, ada pigmen karotenoid dan pigmen antosianin. Pigmen klorofil menyebabkan daun berwarna hijau. Di negara 4 musim, daun-daun kelihatan hijau pada musim panas disebabkan keamatan cahaya yang tinggi. Jadi kalau musim panas tu semua daun warna hijau. Sebab masa tu cahaya banyak. Jadi hijau-hijau ni ada banyak pigmen klorofil. Jadi dia nak serap cahaya matahari untuk buat banyak fotosintesis. Tetapi pada musim luruh dan musim sejuk, sesetengah tumbuhan berhenti menghasilkan klorofil. Sebab tu kalau awak tengok musim luruh, daun dia kuning, oranye. Maknanya tumbuhan memang berhenti buat klorofil masa tu. Klorofil terurai kepada molekul yang lebih kecil. Tanpa klorofil, pigmen lain seperti karotenoid dan antosianin menyebabkan warna daun berubah jadi kuning. Kalau karotenoid, awak ingat macam ni, karotenoid KK, karotenoid menyebabkan daun jadi kuning, dan kalau antosianin menyebabkan daun jadi merah. Jadi sebab tu kalau awak tengok musim luruh, daun dia semua warna kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, dan dia akan luruh lah. Sebab apa Sebab musim luruh dia menggugurkan daun-daunnya. Okey. So nampak jadi kalau musim panas, daun tu ada banyak pigmen klorofil, jadi dia akan warna hijau. Tapi kalau musim luruh nak masuk sejuk, tengok ni daun-daun jadi bertukar jadi kuning maknanya daun-daun dah tiada pigmen klorofil, sebaliknya dia ada pigmen karotenoid dan antosianin. Cikgu, dia boleh buat fotosintesis ke? Boleh. Boleh buat fotosintesis. Cuma pigmen dia pigmen karotenoid dan antosianin.
Okey. Kita nak tengok struktur daun Daun merupakan organ utama tumbuhan yang menjalankan fotosintesis. Awak biasa tengok macam ni je. Awak tahulah, oh ni daun. Okay. Struktur daun dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kita ada struktur luar dan struktur dalaman. Okey, struktur luar ni, hak luar ni lah. Hak dalam ni, nanti kita akan tengok. Itu dipanggil struktur dalaman. Okey, struktur luar daun terdiri daripada lamina. Jadi maksudnya kalau daun ni kita panggil sebenarnya lamina. Permukaan atas, bukan permukaan atas, maknanya sekeping daun ke apa, sehelai daun. Itu kita panggil lamina. Dan tempat awak beri ke apa, patahkan dia tu kita panggil petiole. Petiole. Jadi struktur luar daun ni struktur luar daun semua ni dipanggil struktur luar. Jadi struktur luar tu terdiri daripada daun tu sendiri kita panggil lamina dan tempat ni kita panggil petiole. Okey, kita baca dulu lamina ni apa. Lamina merupakan bahagian daun yang leper, nipis, rata dan warna hijau. Okay. Daun ni kalau awak tengok dia ni leper, nipis, rata, warna hijau. Lamina berbentuk leper, ini ciri Kalau cikgu tanya apakah ciri dia? Lamina berbentuk leper. Fungsi apa dia leper? Ni baru fungsi. Untuk menghasilkan permukaan yang luas supaya sel-sel yang mengandungi kloroplas di dalamnya terdedah kepada cahaya matahari secara maksimum. Satu cikgu nak pesan. Untuk form 5 ni awak bila baca buku teks, awak kena bezakan ciri dengan fungsi. Bila soalan tanya kena beri ciri dan fungsi. Jadi apakah ciri lamina daun? Leper. Awak jawab leper. Fungsi untuk menghasilkan permukaan yang luas. Jadi permukaan dia luas, dia akan jadi luas supaya sel-sel yang ada kloroplas di dalamnya terdedah kepada cahaya matahari secara maksimum. Jadi bila dia leper, dia buka, maka banyak cahaya matahari boleh masuk. Yang kedua, lamina berbentuk nipis. Ini ciri. Lamina berbentuk nipis. Fungsi dia, bila nipis maka mudah. Ingat gitu. Nipis untuk mudah. Mudah ke apa cikgu? Mudahlah gas masuk dan keluar. Macam awak lah contoh. Kalau hari panas ke, cikgu bagi dua baju. Satu baju tebal, satu baju nipis. Pada hari yang panas, mesti awak pilih baju nipis. Sebab apa? Supaya mudah angin masuk, angin keluar. Jadi sama juga. Jadi bila daun tu, lamina tu nipis, maka untuk mudah gas yang terlibat dalam fotosintesis meresap dengan cekap ke bahagian dalam daun. Okay, so bila baca buku teks ni kena tahu beza ciri dan fungsi. Okay, seterusnya yang kedua petiole. Okay, petiole ialah tangkai daun yang fungsinya menyambungkan lamina pada batang. So fungsi dia ialah sambung daun dengan batang. Okay. Petiole yang mengunjur ke dalam lamina membentuk jaringan urat yang menyokong lamina. So nampak tak? Okay, nampak ni petiole bila dia sambung dengan daun dia akan membentuk urat-urat daun. Dia akan membentuk urat-urat daun yang menyokong lamina tu sendiri. Okey, jadi ini ialah struktur luar daun. Cikgu rasa sangat mudah kan untuk awak faham. Okay, seterusnya ini ialah struktur lamina daun tadilah. Kalau awak nampak ni petiole, bila dia bersambung dia akan bersambung membentuk jaringan daun, urat-urat daun yang kita panggil vein. Vein cikgu, vena. So awak nampak tak ni lah urat-urat. Dia macam salur darah lah. Okay, membentuk urat-urat daun. Jelas Jadi kalau awak tengok di sini bentuk dia rata, nipis, leper. Nampak Boleh? Ni petiole di daun. Kalau awak tengok ni rata, buka daun, nipis, leper. Okey, seterusnya.
Ini adalah tugasan awak. Ini adalah tugasan awak. Kita baca sikit Kita baca sikit. Herbarium merupakan koleksi spesimen daripada tumbuhan yang telah diawetkan melalui kaedah yang tertentu. So hari ni tugasan awak, cikgu bagi masa lah sebab cikgu kan tak ada di sekolah Isnin sampai Khamis, Jumaat, Sabtu cuti kan. Jadi awak boleh buatlah herbarium ni untuk seminggu ni. Okay, yang mana awak kena buat koleksi spesimen, cari daripada tumbuh-tumbuhan yang kita awet melalui kaedah tertentu. Okey, kita baca dulu. Lepas ni cikgu terangkan apa tugasan awak. Sediakan herbarium yang mengandungi pelbagai jenis tumbuhan yang boleh didapati di kawasan rumah anda. Lengkapkan data seperti taksonomi, morfologi, ekologi dan geografi tumbuhan yang tersebut. Okey, so cikgu bagi tugasan kepada awak untuk awak tengok sekeliling rumah. Awak tengok sekeliling rumah awak. Awak cari kalau boleh cikgu nak tumbuhan yang cikgu nak dua jenis. Dua jenis tumbuhan, satu jenis berbunga, satu lagi jenis tidak berbunga. Okey, jelas ke? Awak cari sekeliling rumah awak dapatkan dua jenis tumbuhan, satu jenis tumbuhan berbunga dan satu lagi tidak berbunga. So cara nak tampalnya ialah awak satu berbunga ni atas satu kertas. Yang tidak berbunga atas satu kertas. So maknanya akan ada dua kertas. Macam mana nak tampal cikgu? Awak tampal bunga dan daunnya. So nak tampal macam mana? Awak saltik. Ataupun ada pelajar kita kan dia letak atas kertas A4, dia saltik kecil-kecil dulu, dia saltik, tak nak bagi bergerak. And then barulah dia tutup dengan plastik cover buku tu. Plastik cover buku. Okey, lepas tu atas sehelai kertas lagi barulah awak cari benda ni. Family apa, nama saintifik apa. Contoh macam pelajar ni dia ambil bunga raya. So family bunga raya Malvaceae. Nama saintifik Hibiscus rosa sinensis. Nama tempatan dia bunga raya. Pengumpulnya siapa? Katakan contoh Aisyatul Nakibah. Nombor sampel tak payah. Yang ni tak payah nombor sampel. Tarikh berapa hari bulan awak buat, tempat alamat rumah awak atau alamat rumah tok awak. Kadang-kadang ada pelajar yang ambil rumah jiran, so tuliskan nota. Daunnya warna apa? Separuh daunnya bergerigi di tepi menghala ke atas. Ini ialah morfologi dia. Morfologi dia, bentuk dia. Bunganya menonjol, bilangan bunga ada berapa, bunganya warna apa, tulis belakang. So macam mana saya nak cari maklumat ni? Awak boleh Google. Okay, boleh Google. Ada nak tanya tak tentang herbarium ni? Gana senyap? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, contoh lagi. Kadang-kadang ada pelajar ni dia ambil dia Google beracun. So boleh tambahlah dekat nota ni. Tumbuhan ni jenis beracun. Racunnya boleh guna untuk apa? Cikgu sebab cikgu orang biologi, orang botani. So cikgu tahulah pokok ni. Kadang-kadang cikgu tengok orang tanam tapi apa tanam pokok beracun ni. So kalau boleh Google lah. Daripada situ kita dapat maklumat. Ada apa-apa lagi nak tanya tentang herbarium ni? Cikgu nanti dia mampu ni, dia kering. Tak apa, sebab tu kita lapik dengan plastik pula. Kita tutup dengan plastik cover tu. Biar dia kering situ. Tapi awak kena saltik lah. Saltik. Dia kena saltik setiap ni. Okay. Jadi cikgu bagi tempoh lebih kurang seminggu lah untuk awak siapkan herbarium ni. Cari dua jenis tumbuhan, satu berbunga dan satu tidak berbunga. Jelas Kalau ada apa-apa nak tanya pula. Ini contoh-contoh herbarium. Okay, ni contoh-contoh herbarium. Contoh-contoh herbarium yang biasa orang buat lah. Dia ada macam-macam jenis herbarium. Ada herbarium menggunakan kaca, ada herbarium di dalam botol, ada herbarium di dalam buku. So ini kita buat dalam buku lah, dalam nota kita. Okay, jelas
Boleh? Yang ni abaikan lah. Yang ni yang dulu. So awak ada tugasan, 2 tugasan lah sekarang. Okey, habis yang tu kita pergi kepada struktur dalaman. Tadi kita belajar luaran. Sekarang kita nak belajar dalam daun ni ada apa. Okey, bagi kebanyakan tumbuhan, lamina daun tersusun supaya tidak bertindih. Kalau awak tengok ciptaan yang Allah buat, daun ni walaupun dia bokok macam mana, walaupun daun ni macam-macam mana sekalipun, dia tidak akan bertindih. Contoh macam tengok ni. Dia mana bertindih kan? Jadi kenapa dia tidak bertindih? Sebab membolehkan daun menerima cahaya yang optimum untuk menjalankan fotosintesis. Supaya setiap bahagian daun ni akan terima cahaya yang banyak, yang optimum untuk menjalankan fotosintesis. Sebab tu Allah buat daun ni besar macam mana pun, banyak macam mana pun, dia tidak akan bertindih. Sepetang ni sambil-sambil nak tunggu orang buka puasa tu, puah-puah tu, awak turun keliling rumah awak tengok struktur pokok awak. Awak tengok, cuba tengok struktur daun. Oh betul cikgu kata tidak bertindih. Cuba tengok. Okey, jadi susunan bentuk macam ni kita panggil susunan mozaik daun. Susunan mozaik daun. Dia macam dalam bentuk mozaik. Okey, sekarang kita nak tengok struktur-struktur dalam daun lah. Okey, jadi ni ialah bila kita buat keratan rentas. Keratan rentas, ambil daun, kita buat keratan rentas. Daun kita akan dapati bentuknya macam ni. Kita ada slide-nya di makmal. Okey, jadi yang di atas ni kita panggil cuticle. Yang belah atas tu cuticle. Kemudian dia ada epidermis atas, semua ni epidermis atas. Lepas tu kita tengok struktur yang dekat-dekat rapat-rapat ni, mesophyll palisade. Kemudian yang macam ada ruang-ruang tu, itu ialah mesophyll burspan, bentuk bulat-bulat. Lepas tu di celah-celahnya ada macam berkah, macam saw berkah. Berkah ke apa cikgu? Dia ada berkas vaskular. Dia macam saw berkah. Berkah ke apa? Berkah vaskular. Berkas vaskular. Dan di dalamnya ada xylem dan phloem. Okey, xylem dan phloem. Kemudian ni, dia ni di tengah-tengah ni, yang ini ialah ruang udara. Kemudian di bawahnya ada stoma. Stoma ni macam lubang, liang. Lubang atau liang yang dipanggil stoma, dan yang jaga buka tutup stoma ialah sel pengawal. Okey, ambil masa tengok balik. Paling atas kita ada lapisan cuticle, diikuti oleh epidermis atas. Jangan lupa kita ada epidermis bawah dan epidermis atas. Okey, lepas tu kita ada di struktur yang rapat-rapat ni, dipanggil mesophyll palisade. Okey, kemudian yang ada ruang udara ni, mesophyll burspan. Okey, lepas tu ada celah-celah tu, itu ruang-ruang udara. Di tengah-tengah ni ada berkas, macam saw berkah, berkas vaskular. Dalam berkas vaskular ada xylem dan phloem. Okey, now kita nak tengok fungsi. Okey, ni yang cikgu kata tadi, struktur susunan mozaik daun. Walaupun daun macam mana banyak sekalipun, dia memang tak akan bertindih. Dia tak akan bertindih, apatah lagi dia nak bertindan. Dia tak akan bertindih. Okey, ni kita nak tengok struktur. Okey, yang pertama kita pergi kepada cuticle yang paling atas ni. Ni paling atas sekali. So cikgu nak minta baca seorang. Kau volunteer. Imam Bina kena aktif lah. Jangan jadi 10 kelas lain. Cikgu panggil 10 kali. Lah cikgu. Okey. Cuticle merupakan lapisan berlilin, kalis air dan luxina yang melapisi bahagian epidermis atas dan epidermis bawah daun. Lapisan cuticle menghalang kehilangan air berlebihan melalui penyejatan, transpirasi. Cuticle yang luxina membenarkan cahaya matahari menembusinya. Okey, terima kasih. Mana lain pula banyak nak baca ni. Okay. Jadi kalau awak tengok cuticle ni dia duduk lapisan atas sekali.
Dan jangan lupa dia ada juga lapisan bawah. Okay, jadi kutika ni dia adalah lapisan berlilin. Dia ada liling di bahagian atas. Sebab tu kalau awak tengok daun di bawah pancaran cahaya matahari, kalau kita tengok daun di bawah pancaran cahaya matahari, kita akan nampak daun ni macam bersinar-sinar. Kita akan nampak daun ni macam bersinar-sinar. Kenapa? Sebab dia ada lilin lah. Sebab dia ada lilin, lapisan berlilin. Dan lapisan berlilin mesti dah dia kalis air. Lilin dia kalis air. Dan ia adalah lut sinar. Jadi kenapa dia ada lilin tu? Untuk menghalang kehilangan air berlebihan melalui penyejatan iaitu transpirasi. Ni air akan keluar ni. Air akan keluar daripada daun. Jadi sebab tu di lapisan atas ni dia ada lilin. Untuk elak air hilang keluar daripada daun secara berlebihan. Okey. Yang kedua, kenapa dia sinar? Untuk membenarkan cahaya matahari menembusi ke dalamnya. Sebab di dalam daun ni kalau tengok hijau-hijau maknanya ada klorofil. Jadi dia sinar untuk membenarkan cahaya masuk. Jadi kalau awak tengok nota ni, dia ada ciri, dia ada fungsi. Dia ada ciri, dia ada fungsi. So kena tahu begitulah. Jadi yang pertama ciri dia, lapisan berlilin dan kalis air. Fungsi, menghalang kehilangan air berlebihan melalui penyejatan transpirasi. Habis, dapat 1 markah. Okay, yang kedua, kutika daun lut sinar. Fungsi ciri, tak dapat markah lagi. Fungsi, membenarkan cahaya matahari menembusi masuk ke dalamnya. Baru dapat 1 markah. Sebab tu bila nak jawab soalan, dia mesti ciri dan fungsi baru dapat 1 markah. Okay, seterusnya. Kita pergi epidermis atas. Siapa nak baca? Epidermis atas. Epidermis atas terletak di permukaan atas daun, iaitu di bawah kutikel. Sel-sel dalam lapisan ini tidak mengandungi kloroplast dan bersifat lut sinar supaya cahaya dapat menembusinya. Okey, so epidermis ni dia duduk atas. Sebab tu nama dia epidermis atas. Jadi dia duduk di permukaan atas daun. Betul-betul bawah kutikel awak akan jumpa epidermis atas. Jadi sel-sel di dalam lapisan ini tak ada kloroplast. Dia tak ada kloroplast. Dia tak ada apa-apa. Dia lapisan je. Dan dia bersifat lut sinar supaya cahaya dapat menembusinya. Maknanya cahaya akan sampai ke kutikel, sampai ke epidermis atas, lalu masuk ke dalam mesofil palisat. Okey, seterusnya siapa nak baca epidermis bawah? Epidermis bawah terletak di permukaan bawah daun. Lapisan ini mempunyai stoma yang terdiri daripada sepasang sel pengawal. Okey. Kalau awak tengok nama lagi epidermis bawah, maka dia terletak di bawah daun. Okay, di permukaan bawah daun. Awak terbalik ke daun, duduk bawah. Okey. Jadi kalau awak tengok lapisan ni ada stoma. Dia bukan ada satu, dia ada banyak stoma yang terdiri daripada sepasang sel pengawal. Maknanya ada 2 sel pengawal. 1, 2. Jaga, buka, tutup stoma. Fungsi sel pengawal ni jaga, buka, tutup stoma. Jadi stoma ni sebenarnya ada sini, ada sini, ada sini, ada sini. Jadi di setiap stoma tu ada sel pengawal. Okey, seterusnya siapa nak baca mesofil palisat? Cikgu tak nak orang sama. Sel mesofil palisat tersusun secara tegak dan padat untuk memperoleh cahaya yang maksimum. Sel ini merupakan tapak fotosintesis. Oleh itu, sel ini mempunyai banyak kloroplast. Okey. Sel mesofil palisat ni yang ni. Yang tegak ni. Jadi dia kata sel mesofil palisat tersusun secara tegak. Nampak ni straight tegak. Dan dia ni rapat-rapat dia rapat-rapat. Jadi bila dia rapat-rapat dia padat. Tujuan dia untuk memperoleh cahaya yang maksimum. Sebab tu dia rapat-rapat padat-padat. Jadi sel ini merupakan tapak melakukan fotosintesis. Jadi sebab dia adalah tapak maka dia mempunyai paling banyak kloroplast. Dia nombor 1 dalam daun yang mempunyai paling banyak kloroplast. Mesofil palisat tu paling banyak kloroplast. Dia nombor 1. Okey, next. Siapa nak baca mesofil berspan?
Mesofil berspan. Sel mesofil berspan berbentuk tidak sekata yang dapat menambah luas permukaan dalam bagi pertukaran gas. Sel ini tersusun longgar dan mempunyai banyak ruang udara di antara sel. Ini memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan air merentasi daun ke sel-sel mesofil palisat semasa fotosintesis. Kandungan kloroplasnya adalah kurang berbanding dengan mesofil palisat. Okay, thank you. Jadi sel mesofil berspan duduk di bawah sel mesofil palisat. Jadi kalau awak tengok bentuk dia, dia tidak sekata. Dia berbentuk tak sekata, tengok ni. Ada yang ada yang tak ada, ada banyak ruang udara ni. Jadi dia berbentuk tidak sekata, tujuan dia untuk menambah luas permukaan dalam bagi pertukaran gas. Sel-sel ini tersusun longgar, dia tak rapat-rapat dia tak rapat-rapat. Dia duduk longgar-longgar, kok dia duduk. Jadi sel ini tersusun longgar, mempunyai banyak ruang udara di antara sel. Ni dia ada ruang-ruang udara. Dia macam banyak kosong-kosong lah. Banyak kosong-kosong, banyak ruang udara. Kenapa ni? Kenapa dia banyak ruang udara? Untuk memudahkan peresapan gas karbon dioksida dan air merentasi daun ke sel-sel mesofil palisat semasa fotosintesis. Jadi kenapa dia ada banyak ruang udara? Supaya untuk mudah ni gas masuk gas masuk, air masuk, merentasi daun ke sel-sel mesofil palisat. Jadi ada banyak ruang udara untuk tempat laluan gas karbon dioksida dan air. Kandungan kloroplas kurang lah. Sebab apa cikgu dia kurang? Sebab dia ada banyak ruang kosong ni. Jadi dia kurang. Jadi dia ni jadi nombor 2. Nombor 2 banyak kloroplas. Nombor 1 siapa? Mesofil palisat. Nombor 2 siapa banyak kloroplas? Mesofil berspan. Jadi nombor 1 siapa paling banyak melakukan fotosintesis? Mesofil palisat. Nombor 2 mesofil berspan. Okay, next kita pergi berkas vaskular. Next. Siapa boleh baca? Xilem mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke daun. Dinding tisu xilem yang berlignin dan tebal adalah untuk memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Flower mengangkut bahan organik hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey. So untuk berkas vaskular, cikgu kata tadi, dia ni bentuk dia macam berkah. Kalau cikgu kata buatkan satu berkah pensel, cikgu ambil banyak buat berkah pensel. So sama lah, dia macam berkah. Satu berkas. Okey, jadi dalam berkas tu ada xilem dan phloem. Dan cikgu dah ajar awak cara nak ingat kalau xilem awak tengok ada I, huruf I. So xilem mengangkut air dan garam mineral yang telah diserap, ambil mana air yang telah diserap oleh akar hantar ke daun. Jadi sebab dia nak angkut air, maka dinding tisu xilem dia kena kuat lah, dia kena kuat sebab dia nak angkut air. Jadi dia kuat kerana ada lignin. Jadi dinding tisu xilem berlignin dan tebal untuk memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Cikgu buat apa dia kena kuat cikgu? Sebab awak tengok deh, kuasa air kalau tsunami, air je pun. Tapi air itu boleh meruntuhkan bangunan. Air boleh mengangkat kapal duduk atas rumah orang. Maknanya air ni sangat kuat. Jadi xilem ni mengangkut air. Jadi bila dia mengangkut air, maka dia kena tebal. Dinding dia kena berlignin, kuat. Dia ditebalkan oleh lignin. Tujuan dia untuk memberi sokongan dan kekuatan kepada tumbuhan. Takut-takut patuh. Bila dia angkut air kuat sangat, runtuh ke apa ke. Jadi dia kena ada lignin. Yang kedua, phloem. Phloem cikgu ada ajar awak juga. Phloem angkut hasil fotosintesis. Itu cara diingat. F dengan F. Phloem mengangkut hasil fotosintesis iaitu bahan organik dari mana? Dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Jadi xilem dan phloem ni terletak dalam berkas vaskular. Okey. Jadi tugasan yang kedua awak ialah
Banyaknya cikgu tu pasal. Banyaklah cikgu nak tinggal awak daripada hari Isnin sampai hari Khamis. Kita jumpa minggu hadapan. So tugasan yang kedua ialah lukis. Lukis ke apa cikgu? Lukis keratan rentas daun, struktur dalam daun. Okay. Labelkan struktur dalaman lamina daun. Tapi kena ada cara dia. Bila nak label, guna pen merah. Lepas tu menyatakan ciri struktur, guna pen biru. Fungsi, guna pen hitam. Okay. Slide ni cikgu akan hantar untuk mudah awak refer apa ni. So tugasan awak ialah lukis struktur daun. Kemudian labelkan struktur nama-namanya dengan guna pen merah. Tulis ciri. Ciri ni apa cikgu? Ditebalkan oleh lilin ke, ditebalkan apa. Tu ciri. Guna pen biru. Fungsi struktur tersebut guna pen hitam. Okey. Jelas dah. Ada nak tanya tak setakat ni sehingga tugasan 2 sebelum cikgu sambung? Tak ada Tak ada. Senyap belakang. Senyap. Okey. Cikgu, saya nak colour. Cikgu, saya ni suka mewarna. Tak apa. Untuk nota cikgu boleh colour. So kalau rajin lah, rajin boleh colour. Cikgu, saya photostat tak boleh. Kena lukis. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan praktis formatif 2.1. Okey, 2.1. Nyatakan 2 struktur luar daun. Nyatakan 2 struktur luar daun. Luar. So maknanya lamina dan petiole. Apakah kepentingan kutikel pada daun? Kutikel kan bahagian atas sekali. Kepentingan dia ialah cikgu tak nak macam ni. Cikgu tak nak jawapan macam ni. Macam ni. Menghalang kehilangan air berlebihan melalui penyejatan. Cikgu nak jawapan ciri campur fungsi. Maknanya dia nak halang kehilangan air tu dia ada apa? Cikgu tak nak jawapan buku teks ni. Awak jangan terikut sangat dengan jawapan buku teks. Sebab jawapan buku teks ni dia tak ikut skema SPM. Kalau awak ikut jawapan dia habis lah. Jadi cikgu nak ciri dan fungsi. Dia ada 2 tadi. Satu dia ada lilin. Yang kedua dia luxina. So cikgu nak ciri, fungsi. So dia ada 2 tadi. Okay, seterusnya nombor 3. Nyatakan 5 struktur dalaman daun. 5 struktur dalaman daun. Epidermis atas, epidermis bawah, mesofil palisat, mesofil berspan, berkas vaskula. Okey. Nyatakan fungsi xylem dan phloem. Xylem mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar hantar ke daun. Phloem mengangkut bahan organik iaitu hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey, soalan 5. Lapisan kutikel pada epidermis atas bersifat luxina. Wajarkan. Maksudnya, apa kutikel ni bersifat luxina? So, awak cakaplah, luxina ni untuk membenarkan cahaya matahari menembusinya untuk melakukan fotosintesis. Okey, bandingkan antara lapisan mesofil palisat dengan mesofil berspan. Cikgu nak ubah sikit sini. Cikgu nak awak bandingkan dari segi struktur dan dari segi sekejap Okey. Tak, cikgu nak bawa bandingkan dari segi struktur, betul dah ni. Cuma cikgu tengok jawapan dia ni, dia kata mesofil palisat mempunyai banyak kloroplas tersusun padat. Mesofil berspan kurang kloroplas tersusun lebih longgar. Padat. Kurang kloroplas tersusun lebih longgar. Awak ni baiki sikit. Apa masalah soalan ni soalan ni sebab dia kata bandingkan. Bila banding, jawapan dia tak boleh guna ni jawapan. Bila banding, awak kena cari persamaan. Sebab tu cikgu kata awak nak kena baiki sikit. Awak kena cari persamaan dan perbezaan. Okay? Kena cari persamaan dan perbezaan. Persamaan, cikgu nak saw je.
Perbezaan sekurang-kurangnya 2 atau 3. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Ada nak tanya apa-apa? Oh Kak, dengar kedok cikgu tanya ni belakang ni. Tak ada Tak cikgu. ada. Tak ada. Nak sambung lagi ke ataupun nak pergi buat kerja sekolah? Nak buat kerja sekolah. Kerja. Yolah, lepas-lepas Kerja. nak tidur. Ha? Percaya Buat ni, kerja lepas-lepas. cikgu. Okey, so cikgu berhenti di sini. Tapi awak kena ingat cikgu walaupun cikgu tak ada di sini sampai kami, tapi cikgu akan bagi rakaman. Awak kena tengok rakaman. Okey? Cuma dari segi kerja tu cikgu tak bagilah di sini sampai kami tu tak ada tugasan 4 masuk tugasan 5 tak ada. Awak siapkan tugasan tadi, herbarium, jawab soalan tadi dengan lukis tu. Okay, jadi tapi Isnin sampai Khamis tu waktu kelas tu cikgu akan hantar rakaman pengajaran. Okey, Assalamualaikum buat kerja sekolah. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.